Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Salam Ramadan, salam PKP. Hari ini merupakan 15 Ramadan. Okey, 15 Ramadan. Jadi besok merupakan 16 Ramadan. Jadi jumpa lagi pada malam ini, okey, untuk kita membincangkan isu-isu syariah di Mahkamah Syariah, untuk kita sharing pada malam ni. Okey, pada yang first time join saya punya live pada malam ni, saya perkenalkan diri dulu, iaitu saya Sufian Ismail, merupakan peguam syar'i yang beramal di negeri Sabah. Okey. Tujuan saya buat live adalah untuk membantu semua umat Islam atau rakyat Sabah ni untuk memberi celik syariah mengenai undang-undang syariah, daripada tidak tahu ataupun tidak mengetahui selama ni, boleh faham dan boleh tahu mengenai undang-undang di Mahkamah Syariah. Okey, untuk membezakan di antara hukum dan undang-undang. Baik, kalau semalam kita cerita pasal pembahagian harta pusaka, so malam ni oleh kerana saya ada satu isu baru, di mana saya baru juga dihubungi oleh beberapa klien yang bertanyakan mengenai harta pusaka. Okey. Jadi malam ni kita explain lagi mengenai harta pusaka tu, di mana harta pusaka ni melibatkan harta si mati yang telah lama, iaitu dia meninggal pada tahun 2000 lagi, tapi harta dia ni tidak pernah pun difailkan di mahkamah. Okey. Dia punya isu ni macam gini. Bapa dia telah meninggalkan beberapa aset, iaitu sebidang tanah yang mempunyai keluasan tanaman kelapa sawit seluas 50 ekar. Okey. Selain pada tu ada lagi aset bangunan, iaitu 2 biji hotel budget lah. Jadi dia punya cerita ni begini, diorang ni mempunyai 4 orang adik-beradik lelaki dan 2 orang adik-beradik perempuan, di mana ibunya masih hidup. Datuk dan nenek sebelah bapa pun sudah meninggal dunia lah. Jadi mau diceritakan, bapa dia ni telah meninggal pada tahun 2000. Jadi semenjak bapa dia meninggal ni, harta ini tidak pernah difailkan di Mahkamah Syariah. Isunya di sini adalah adik-beradik perempuan ni bingung sebab apa? Adik-beradik perempuan ni tidak pernah diberi bahagian di dalam harta tersebut, di mana hasil daripada harta pusaka tu cuma dinikmati oleh adik-beradik lelaki, sama ada hasil jualan kelapa sawit maupun hasil daripada pendapatan hotel budget tersebut. Jadi isunya di sini, klien ni tanya, apakah tindakan yang perlu dia lakukan? Sebab dia pun hairan, adakah betul dorang ni tiada hak, cuma ada anak lelaki sajakah yang berhak terhadap harta pusaka itu? Okey. First issue adalah apa tindakan? Okey, yang pertama, apa yang perlu dilakukan oleh waris perempuan ni? Pertama, pastikan dahulu siapakah waris. Okey, seperti mana yang sebelum ni saya pernah explain, saya pernah terangkan, di dalam pembagian harta pusaka, elemen yang paling penting ada 2. Pertama adalah senarai harta, dan yang kedua adalah senarai waris. Sebab waris ni berbeza-beza mengikut family tree itu. Seandainya keluarga itu mempunyai anak lelaki dan perempuan, so waris-warisnya terdiri daripada ibu bapa si mati, isteri-isteri si mati kalau mempunyai ramai isteri dari satu,
dan anak-anak si mati. Itu merupakan ahli waris terhadap harta pusaka si mati. Kalau yang si mati itu adalah lelaki lah. Okey. Kemanakala kalau perempuan pula yang meninggal, iaitu isteri, maka ahli warisnya adalah ibu bapa si mati, suami dan anak-anak. Seandainya tidak ada anak lelaki, maka ahli warisnya akan naik pergi adik-beradik si perempuan tadilah. Okey. Jadi itu yang kita mau kenal pasti dulu, siapakah ahli waris. Yang kedua, kita kenal pasti dulu harta. Apakah harta si mati itu? Pastikan harta yang kita maksudkan tu merupakan harta atas nama si mati, bukan atas nama orang lain yang kita trip-trip. Itu harta bapa kita. Okey. Tidak dengar suara. Okey, sekejap kita cek dulu betul dengar suara. Alright. Okey, Kak Yah, dengarkah suara-suara? Muhammad Ismail, Assalamualaikum. Thank you sebab datang. Suara clear? Syok sendiri pula uncle ni malam. Kak Yah, macam mana? Cuba komen lu suara clear, dengar. Kalau tidak dengar, terpaksa lah uncle ni keluar balik, baru masuk balik. Terus coba komen. Panjangnya sudah uncle cerita, rupanya tidak dengar. Dengar gak? Okey, harap-harap dengar lah. Kalau tidak dengar, Encik Ismail, clear gak saya punya suara? Tolong komen. Follower-follower yang budiman, please tag, share sama kawan-kawan untuk malam ni kita cerita balik pasal harta pusaka, sebab ada request ni daripada kita punya klien dari jauh, dari sebelah apa ni, Tawau punya cerita. Okey. Okey, kita sambung balik pasal harta pusaka ni. Okey. Apa yang perlu anak perempuan ni buat? Yang tadi sudah uncle explain, iaitu kenal pasti senarai harta dan senarai waris. Senarai harta ni kita perlu kenal pasti sama ada harta ni milik si arwah ataupun bukan. Sama ada harta ini masih terlibat dalam hutang ataupun sudah habis hutang. Itu yang kita kenal pasti. Tapi dua elemen ni paling penting lah. Kita kena tahu senarai harta dan senarai waris. Okey. Setelah kita dapat ni senarai harta ni, okey, baru kita kenal pasti harta ni sudah bebas hutang ke belum. Okey, kita kenal pasti sudah bebas hutang ke belum. Dapatkan dokumen harta. Kalau mau cakap tanah, mesti ada geran tanah, salinan geran tanah. Kalau cakap ada hasil jualan kelapa sawit, pastikan ada risit jualan kelapa sawit. Okey. Kalau cakap ada aset macam hotel budget, pastikan ada geran ataupun perjanjian pasal hotel tu. Kalau ada pendapatan lah hotel tu, mesti ada kunci kira-kira pasal pendapatan hotel tersebut. Ini yang perlu kita filekan di mahkamah syariah. Okey. So, apabila kita sudah tahu senarai harta ni, isu yang seterusnya yang selalulah waris akan tanya, dia cakap, tuan, macam mana tuan? Harta ni kalau diikut, bapa sudah meninggal tahun 2000, sekarang sudah tahun 2020. Maksudnya, sudah 20 tahun adik-beradik lelaki dia ni makan tu duit hasil daripada harta pusaka tersebut. Okey, jangan risau. Okey, kita boleh mohon kepada mahkamah segala satu sen pun duit yang telah digunakan tu akan dikira, di mana dia akan menjadi hutang kepada waris-waris yang lain. Contohlah, uncle mau bagi contoh. Contoh dalam harta pusaka tu telah ditetapkan harta tu 1 juta konon, telah dibagi secara faraid, maka bahagian masing-masing adalah portion dia. Okey? Contohlah anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Itu pengiraan ataupun dia punya numbering of faraid. Itu dulu selesai. Sudah selesai, hakim akan kira balik duit yang sudah dipakai
Semenjak pada tahun 2000 tu, berapa ribu sudah orang pakai tu, hasil jualan tu, kelapa sawit lah, hasil hotel lah, apa semualah, akan dikira. Contoh daripada tahun setahun orang sudah pakai, contoh 10,000. So 10,000 tu hasil daripada yang keseluruhan tu didarab, contohlah yang makan tu 4 orang tadi, adik-beradik laki. So that's mean kalau 10,000 tu sebulan, contohnya dia sudah makan 2,500 sebulan. So kalau 20 tahun, 2,500, 25,000, 50,000 tu dianggap hutang. Okay? So dorang kena bayar balik hutang tu untuk dibahagi secara faraid kepada semua ahli waris. Dan ini kes pernah berlaku sebelum ini, yang pernah juga Uncle cerita mengenai satu kes di mana melibatkan harta seorang yang mempunyai 3 isteri, di mana keluarga yang di Malaysia ni cuba deny, cuba sorok ada lagi keluarga ataupun ahli waris yang berada di Pakistan satu dengan Indonesia. Dan mereka terpaksa membayar balik apa yang telah dorang pakai. So untuk yang ahli waris perempuan ni, tidak payah risau mengenai duit yang sudah dipakai. Yang perlu kamu risau adalah kamu kena filekan dengan segera permohonan terhadap pembahagian harta pusaka. Saya sarankan pembahagian harta pusaka ni diberikan secara faraid. Ini saja sebaik-baik solusi ataupun penyelesaian, sebab dalam keadaan tidak bahagi pun dorang cuba, adik-beradik laki kamu ni cuba sudah menafikan hak kamu sebagai ahli waris selaku anak perempuan. Apalagi mau dibahagi secara persetujuan, tidak akan ada persetujuan lah yang saya boleh nampak di sana. So mohon terus di mahkamah melalui peguam syar'i kamu untuk harta ni dibagikan secara faraid. Okay? Apa yang dirisaukan di sini, kalau kamu menangguh-nangguhkan permohonan ini, dirisaukan ada berlaku kematian lagi adik-beradik di kalangan ahli waris, boleh menyebabkan pembagian harta ini akan jadi berlapis-lapis. Okey, apalah kunun kalau berlapis-lapis? Fee guaman kamu akan lebih mahal. Sebab apa? Kes ini sudah menjadi agak rumit. Okey, semakin banyak lapisan, semakin tinggi lah peguam kamu charge kamu nanti. Okey, untuk menyelesaikan masalah ini. Sepatutnya apabila sudah berlaku kematian, tolong segerakan urusan faraid atau pembahagian harta pusaka. Bukan tunggu 20 tahun. Okey, berita yang kurang baik kepada pemakan harta anak yatim, iaitu adik-beradik lelaki tadi. 20 tahun kamu makan hak anak yatim. Saya tidak rasa kamu boleh senang dengan memakan harta anak yatim, biarpun anak yatim tu adalah adik kandung kamu sendiri. Itu lagi orang Sabah panggil sandi. Untuk kamu aninaya orang lain pun sudah dianggap sandi, apalagi kalau adik-beradik sendiri kamu berani buat, kamu sanggup buat, orang cakap sandi kuasa dua lah. Adik kandung, darah daging sendiri pun kamu sanggup deny, sedangkan itu harta bukan titik peluh kamu, titik peluh bapa kamu untuk anak-anak. Pun kamu tidak mau bahagi secara faraid. Kamu cuba deny lagi. Bayangkanlah macam mana dosa kamu makan harta anak yatim. Tolonglah sensitif terhadap isu harta anak yatim. Tolong terus proses di mahkamah pembahagian harta pusaka. Bukannya kamu senang lenang dengan harta anak yatim. Inilah masalahnya kita di Malaysia, selalu memperlekehkan hak orang lain, terutamanya keluarga sendiri. Okey? Inilah isunya di Malaysia. Anak sulung selalu mengambil kesempatan seolah-olah dia ini macam orang yang paling berhak. Ingat, orang yang paling berhak tu semua waris. Tidak ada beza dalam Islam di antara waris-waris itu. Okey, semua ada dia punya portion yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran tidak pernah menyakap ataupun menstatekan di dalam Al-Quran anak tua yang paling berkuasa.
tolong sedar diri. Anak tua sepatutnya membela nasib adik-beradik yang lain, bukan membolot semua harta tersebut. Okey, ingat, kamu tidak akan senang makan harta orang lain, hak orang lain. Jadi, berhentilah memakan harta yang bukan milik kamu. Okey, itulah yang menyebabkan tidak berkat. Apa yang kamu bikin pun tidak jadi. Anak-anak pun makan hasil titik peluh ataupun rezeki yang tidak halal, haram. Haram. Ada kan nampak dalam page uncle tu, Ustaz Azhari Idris cakap pun haram. Jadi, segeralah bagi yang terlibat, segeralah untuk membuat permohonan harta pusaka di Mahkamah Syariah terdekat di daerah masing-masing. Okey. Untuk pengetahuan kamu, pembagian harta yang melibatkan 100,000 ke atas, nilainya dia akan difailkan ataupun dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Okey. Jadi ini diharap orang yang telefon saya tadi jelas apa yang perlu dilakukan. Pastikan dokumen harta tu kamu dapat. Okey. Untuk membuat pembagian harta tu, tips lagi yang paling penting, di mana harta tanah yang terlibat perlu ke Jabatan Tanah dan Ukur untuk mendapatkan land searching. Kenapa perlu ambil land searching ni? Terutamanya macam tanah NT ataupun CL, kena dapatkan land searching di Jabatan Tanah. Kalau yang NT tu baru RM20. Untuk pengetahuan kamu, kalau yang CL tu mungkin RM50 sekeping, untuk pastikan tanah punya status. Sebab kita risau kadang-kadang tanah ni bercagar dengan mana-mana agensi kewangan. Itu yang mahkamah mau pastikan. Seandainya masih dalam cagaran, benda itu perlu ditakbir, bukan dibahagikan dahulu, perlu diselesaikan dahulu. Pasal tu, apabila dalam pembagian harta ni, kita perlu tadi dua kategori tu, senarai harta dan senarai waris. Dan harta tu yang ketiga perlu dikenal pasti status dia, sama ada clear ataupun bebas hutang ataupun masih dalam hutang atau cagaran. Okey. So di sini malam ni Uncle rasa jelas. Kalau ada apa-apa soalan boleh PM sama Uncle. Okey. Untuk kita jelaskan lagi, kita sharing lagi sama ramai kawan-kawan kita, follower kita, supaya kita bagi manfaat. Uncle rasa cerita bab harta pusaka ni very hot. Sampai ada klien dari Australia pun ada call Uncle. Actually walaupun dia Australia tapi dia actually Sabahan. Cuma dia bertugas di Australia, tanya pasal ni tanah juga sebelum ni mengenai harta pusaka. Cuma ada masalah teknikal sikit disebabkan oleh bercagar dengan bapa saudara. So yang pada hari ini pula culasnya adik-beradik lelaki dengan tidak memberi bahagian kepada adik-adik perempuan. Okey. So, tindakan yang perlu diambil oleh waris perempuan tu adalah memfailkan perkara ini dan menyelesaikan dengan segera. Sebab kita mau mengelak daripada ada lagi kematian yang berlaku di kalangan ahli waris. Okey? Diharap semua boleh faham, dapat bagi manfaat malam ni, ilmu ni, tips ni. Inilah tips-tips yang di Mahkamah Syariah. Okey. Seandainya ada lagi masalah ataupun persoalan yang masih keliru, yang masih perlukan explanation lebih detail, lebih apa, boleh PM Uncle anytime. Ada Uncle punya link, Uncle punya WhatsApp dalam page, anytime boleh beritahu. Tolong bagi tahu nama, lokasi dan apa masalah dia. Okay? So senanglah kita bincang. Don't worry, walaupun kamu beritahu detail nama apa, saya atau Uncle tidak akan sebut pun di dalam live untuk menjaga kamu punya pribadi. Itu adalah etika sebagai seorang peguam syar'i. Don't worry ya. Tapi dia punya fakta case tu kita akan share supaya orang lain pun boleh faham. Oh, kalau situasi begini tindakan, apa yang perlu buat. So itu yang kita mau sharing. So orang lebih faham melalui kita sharing story. Okay. Kita jumpa lagi. Apa yang baik ini datang daripada Allah. Apa yang kurang baik atau penyampaian Uncle yang kurang menarik ke apa, Uncle minta maaf. Uncle harap this is me.
Ataupun inilah cara Uncle lebih suka cakap Sabahan style untuk lagi orang-orang kita faham kyo kan, daripada kalau mau formal sangat susah sebab puas sudah formal dalam quote. So untuk live ni kita tidak payah formal lah, yang penting kamu faham apakah isi atau konten isu-isu syariah yang Uncle mau kasih sampai. Okey, kita jumpa lagi pada malam besok. Isu yang berlainan kita based on current issue yang kena tanya. Kalau tidak, Uncle akan buat isu lain lah untuk lagi explain kan. Jadi cukuplah sampai sini dulu malam ni. Kita jumpa lagi pada malam besok. Kak Ya, thank you sebab join. Muhammad Ismail, terima kasih sebab join pada malam ni. Please share lagi dengan kawan-kawan. Share dalam kamu punya kamu punya page kah, kamu punya wall kah, kamu punya personal FB ni, supaya orang lain pun boleh dengar, boleh tahu apakah tindakan apabila menghadapi situasi yang macam gini, di mana abang dia ni bolot habis. Sudahlah hendak buat permohonan pembagian harta, hasil harta pula dibolot habis, tidak kasih can sama adik-beradik perempuan. Padahal itu adalah hak orang lain. Bukan mau cakap dia tak ada hak, tapi hak orang lain pun dia telan. So itu merupakan satu perbuatan yang salah dan haram. Okey? Haram memakan harta anak yatim. Kamu ceklah apakah dosa makan harta anak yatim. Sampai kubur pun bikin takut kan. Banyak perkara-perkara aneh yang berlaku apabila orang tu waktu hidupnya suka makan harta anak yatim. Tidak kisahlah anak yatim tu adik kamu kah, ibu kamu kah, itu pun juga anak yatim piatu. Sebab ibu tu anak yatim piatu, mama bapak sudah tiada, cuma anak yatim tua lah, still juga anak yatim. Okey, kita jumpa lagi pada malam besok pada masa yang sama 9:30 malam. Uncle ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar suara dia bang, Ya tadi. Pasal? Tak tahu.